Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita, dan mudah-mudahan hari ini perkongsian kita memberi manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Okey, seperti biasa kita mulakan dengan asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada وعلى أمته المجتبى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى محمد أحمد حميد محمود أحيد واحد معين حاشر عاقب طه ياسين طاهر مطهر طيب سيد رسول نبي رسول رحمة كوسم جميع مكتاف مكافي رسول ملاحم رسول راحة كمل إكليل مدثير مزمل عبد الله حبيب الله صفي الله نجي الله كليم الله خاتم الرسل خاتم الأنبياء محيي منجي مذاكر نصر منصور نبي رحمة نبي التوبة حارس عليكم معلوم شهر شهيد مشهود بشير مبشر نذير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المرتضى وعلى أمته المجتبى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى حزب الله النجم الثاقب مصطفى مجتبى منتقى أمي مختار أجر جنبر أبو قاسم أبو طاهر أبو طيب أبو إبراهيم مشفع شافع صالح مصلح مهيمن صديق مصدق صدقون سيد المرسلين إمام المتقين قائد الغرور المحجلين خليل الرحمن برر مبرر وجيه نصح وكيل متواكل كفيل شفيق مقيم سنة مقدس روح القدس روح الحقير روح القسطي كافين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المرتضى وعلى أمته المجتبى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى خاتم الأمم عالم الهدى كاشف الكراب رافع الرتاب عز العربي صاحب الفرج أسماء النبي صلوا عليه وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ini, malam Minggu, malam berkat, okey, malam bulan Ramadan, malam fasa kedua Ramadan. Apa saja nama dia, pada malam ini kita berada dalam majlis ilmu yang penuh barakah ini. Okey, pada malam ini perkongsian kita apa dia? Perkongsian kita pada malam ini adalah positive mental attitude. Okey, positive mental attitude. Saya nak kongsikan kepada kita semua macam mana cara untuk kita mendapat positive mental attitude. Okey, malam nuzul Quran, insya-Allah. Okey, esok saya akan bersama dengan Ustaz Syed Kadir, Ustaz Habib Ali Zainal Abidin, nantikan poster dia esok. Okay, so malam ni kita kongsikan positive mental attitude. Dah beberapa hari dah, beberapa ketika dah, banyak dah saya kongsikan kepada kita pentingnya kita ni mempunyai positive mental attitude. Sebab positive mental ni dia adalah attitude, dia adalah kebiasaan. Macam mana kita nak membentuk positive mental attitude, supaya kalau andai kata kita dapat membentuk positive mental attitude, hidup kita akan lebih tenang, hidup kita akan lebih bahagia, kita akan dapat mengeluarkan potensi diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita akan boleh menggunakan masa kita dengan semaksimalnya. Sebab pada hari ini, ibu, ayah sedang penonton sidang Nurtizen sekalian, berapa ramai hari ini orang menghabiskan masa dia untuk benda-benda yang negatif. Cuba kita renung diri kita. Kita semua, saya, ibu-ibu, akak-akak, semua kita ada bilangan waktu yang sama. Kita ada 24 jam sehari, kita ada 7 hari seminggu, kita ada 365 hari setahun. Setahun ada berapa hari? Setahun ada 365 hari suku. Sebab tu setiap kali 4 tahun kita ada tahun lompat. Mana 365 hari suku. Semua kita adalah sama. Okay? Tapi kenapa kebanyakan orang, kebanyakan manusia, dia menghabiskan masa dia kerana melayan benda-benda negatif. Jom kita cuba kita secara jujur. Jom kita secara jujur, jom kita refleksi diri kita, kita koreksi diri kita, kita refleksi diri kita. Berapa ramai? Hari ni kadang-kadang kita ada 24 jam sehari, tolaklah 6 jam tidur, tinggal 18 jam. Kadang-kadang 18 jam yang kita ada, 2 jam duk layan anxiety kita, 2 jam duk layan tak puas hati dengan suami, 2 jam layan tak puas hati dengan mak mertua, 2 jam gaduh dengan kawan, 2 jam lagi sakit hati sebab orang hutang tak bayar. Apa lagi? 2 jam lagi tak puas hati dengan jiran. Akhirnya 18 jam yang kita ada sebenarnya apa? Cuma 2-3 jam je milik kita. Sebab itu, kenapa kadang-kadang positive mental attitude penting buat kita? Sebab apa? Kalau kita mempunyai positive mental attitude, kita akan dapat memiliki 18 jam tu semua milik kita. Kita tidak akan ada melayan benda-benda yang akan memakan masa. Sebab masa tu umur kita. Jadi rugi. Umur umat Muhammad, kata Nabi SAW, tidak seperti umur umat terdahulu. Umur umat terdahulu 1000 tahun, 1500 tahun. Umur umat Muhammad baina sittin wa sab'in. Umumnya antara 60 ke 70 tahun. Umumnya, mungkin ada orang lebih daripada itu, mungkin ada orang kurang daripada itu. Tapi umumnya baina sittin wa sab'in, antara 60 ke 70 tahun. Jadi kita punya masa jangan dibazirkan dengan benda-benda yang boleh menarik masa kita. Mikir pasal stres 2 jam, fikir pasal mengeluh. Apalah nasib aku ni, mengeluh saja 4 jam. Kan? Asalnya maknanya anxiety lagi. Macam mana sekarang ni tengah COVID, nanti kerja susah. Cerita pasal rusing saya 2 jam, 3 jam habis masa. Sebab itu kadang-kadang banyak orang masanya diambil kerana apa?
kerana masanya tu diambil sebab apa? Sebab positive mental attitude tidak dibangunkan. Okey. Sedang netizen yang saya sayangi dan saya doakan kebahagiaan sekalian. Okey. Saya tak nak cerita dia sebagai satu teori yang terawang-awang. Anda kena mengamalkan 1000 kali satu hari. Saya tidak mahu maknanya cerita kepada kita benda-benda yang terawang-awang sampai kadang-kadang kita susah untuk mengamalkan. Saya boleh kongsikan Anda kena membaca 10,000 kali satu hari, sekian. Kita pun tulis, tapi sekadar catatan saja. Saya nak ajarkan benda yang praktikal, benda yang realistik, benda yang tangible, kita boleh pegang. Maksudnya taklah terawang-awang dan sebagainya. Okay. So, apa dia? Mana kita nak mulakan? Kita mulakan dalam sistem otak kita. Kita ada kepala. Siapa tak ada kepala sini angkat tangan? Ada tak ada kepala? Semua ada kepala. Semua ada kepala. Kita ada kepala. Dalam kepala kita ni ada otak. Dalam kepala kita ni ada otak. Siapa yang tak ada otak pula? Aduh, apa pergi tanya macam tu pula kan. Mana kita ada kepala. Dalam kepala kita ada otak. Otak ni ada sistem dia. Jadi saya nak ajak kita mulakan perbahasan kita pada hari ini adalah dengan memahami sistem otak. Dalam sistem otak kita ni, ada satu bahagian apa yang dipanggil sebagai Reticular Activating System ataupun RAS. Okay, jadi maknanya kejap lagi kalau untuk tambahan kita punya pengetahuan boleh Google. Benda itu bukan rahsia bagi orang neuroscience dah. Maknanya bukan rahsia dah. Dalam sistem otak kita ada satu bahagian dipanggil Reticular Activating System ataupun RAS. Saya nak cerita, kita memahami secara kemanusiaan dulu. Kita nak memahami secara kemanusiaan dulu. Maknanya tentang diri kita bukan cerita macam terawang-awang tinggi sangat, tak. Maknanya yang realistik kita. Okey. Apa function RAS ni? Dia adalah dekat brainstem kita, dia ada dalam otak kita, dalam kepala otak kita. Dalam kepala otak kita ni kan. Jadi dia maknanya RAS ni tugas dia antaranya adalah filter out unnecessary information untuk kita. Dia filter out apa yang unnecessary information buat kita. Maknanya dia akan filter benda-benda yang tak perlu bagi diri kita tu. Maksudnya itu RAS kita. Jadi hari ni kalau RAS atau Reticular Activating System kita, RAS kita sebut RAS. Kalau RAS kita Reticular Activating System kita ni fokus kepada sesuatu, jadi dia akan filter out unnecessary information yang tidak ada kena-mengena dengan apa yang kita tengah fokus. So maksudnya itu antara tugas otak kita ni ada satu RAS, itu antara tugas dia. Maknanya dia akan filter out. Kemudian dia akan cuba maknanya seeking information, maknanya that validate untuk kita punya belief. So maksudnya dia akan mencari seeking information, untuk validate, maknanya apa yang kita punya belief system kita, apa yang kita percaya. Okay, so pahami dua benda ni dulu. Apakah benda yang ada pada otak kita ni, maknanya pada sistem otak kita ni, dia ada Reticular Activity System ni Allah SWT jadikan. Okey, kita fahami dua benda penting ya. Pertama sekali dia filter out mana unnecessary information. Yang keduanya dia akan maknanya seeking information, dia akan mencari information yang validate dengan kita punya belief system. Kita punya sistem kepercayaan. Upaya nak faham tu Ustaz, bahasa intelek. Okey, kita ginilah, kita pakai bahasa mudah. Okey. So, bahasa mudah dan bahasa mudahnya. Okey. Otak kita ni ada satu sistem sistem kita ni dia menurut apa fokus kita Okey. Contoh pada hari ini kalau kita, okey, saya selalu
saya selalu bagi contoh ini. Okay, malam ni untuk mudah faham, saya ulang balik contoh ini. Saya ulang balik contoh ini. Saya ulang balik contoh ini. Saya pernah cerita contoh ini. Saya ulang balik contoh ini untuk mudah faham. Okey. Kita kan sidang Nurtizen yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian, ibu akak-akak ayah saya sekalian kan. Okey. Kita kan biasa tengok duit. Kita kita kan biasa tengok duit. Hari-hari kita tengok duit. Dan boleh katakan selalu kita gunakan duit. Selalu kita gunakan duit. Sehari-hari kita maknanya guna duit. Okey, pada malam ini jangan tengok. Siapa boleh bagi tahu pada saya apa gambar duit RM1, apa gambar duit RM5, apa gambar duit RM10 dan apa gambar duit RM50? Siapa boleh beritahu saya? Siapa boleh bagi tahu saya apa gambar duit RM1, duit RM5, duit RM10 dan duit RM50? Siapa yang boleh bagi tahu, saya bagi RM1. Tapi jangan tengok. Okey. So jadi saya sebenarnya maknanya kadang-kadang antara kita, bukan saja antara kita tau, tak ingat memang tak ingat. Sebab apa tau? Bukan saja kita tau. Saya pernah tanya orang bank. Saya kata, lama sangat urusan. Saya kata, Cik, tanya sikit lah, Cik. Apa tu, Ustaz? Nak tanya lah, Cik. Ni lah, Cik. Gambar duit RM10 apa, Cik? RM10. Tak ingat lah, Ustaz. Saya ingat dua benda, Ustaz. Pertama, saya ingat warna dia, Ustaz. Yang kedua, nanti pukul 5 nak balik, Ustaz. Pukul 5 nak balik, Bukan kita. Maknanya, orang bank pun kadang-kadang tak apa ingat tau. Sebab apa? Sebab RAS kita, Reticular Activating System kita, tidak fokus untuk nak ambil tahu. Mana the filter out unnecessary information tu, sebab kita kita gunanya duit tu, but filter out. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak ada rasa fokus untuk nak ambil tahu. Ini RAS Ini RAS. Ini Reticular Activity System ni, maknanya fokus kita kepada sesuatu. Maknanya itu sistem yang memang wujud dekat otak kita. Maknanya memang wujud dekat otak kita. Ada bahagian dekat otak kita ni dipanggil RAS. Dia dua yang penting kita kena faham. Pertama, dia filter apa yang kita rasa tak penting. Yang kedua, dia akan mencari information based on kita punya belief system. Maknanya berdasarkan kita punya kepercayaan. Berdasarkan kita punya kepercayaan. Sebab itulah ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian, indahnya Islam. Dia bawa kita membetulkan RAS otak kita ni. Dia bawa kita untuk kita mempunyai positive mental attitude. Barang pertama yang kita kena betulkan adalah RAS kita. Itu indahnya Islam. Dia betulkan RAS kita balik ni. Islam, nanti saya akan cerita apakah dibetulkan itu. Dibetulkan RAS kita. Maknanya dibetulkan RAS kita untuk fokus satu benda tu, biar fokus kita jelas. Sebab fahami, maknanya pertama dia ada filter out, dia ada filter. Yang keduanya dia seeking information, dia cari information berdasarkan berdasarkan apa yang kita nak percaya, apa yang kita nak believe. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, boleh tak kita kontrolas? Boleh. Tuan-tuan, saya kejap lagi saya kita kongsikan macam mana kita nak bentuk RAS ni. Islam betulkan RAS kita. Islam betulkan. Itu menariknya tau. Kita selaras. Satu dunia selaras. Diselaraskan. Okey. Hari ni ibu, kakak sekalian, ada orang yang ada belief system. Belief system dia apa? Dia ada kepercayaan yang RAS dia akan tuju kat situ. Apa dia? Aku ni tak bagus lah. Aku ni tak boleh lah. Susah nak kurus lah. Maka dia tidak akan boleh kurus selama-lama dia. Sebab apa? Tak boleh lah. Saya tak boleh lah. Saya tak boleh kurus. Sebab itu belief system dia. Maka dia tidak akan memfokus untuk aku tak boleh lah. Aku tak boleh kurus lah. Aku tak boleh kurus lah. Aku tak boleh berjaya lah. Kita ni nak berniaga sekarang susah lah. Maka kita akan fokus kepada susah itu. Sebab kita believe pada benda tu. Jadi maknanya kadang-kadang kita akan mencari information dan
kita akan membetulkan. Contoh kata, sekarang susah. Kita akan cari information bahawa tengok tu sekarang kena buang kerja lah, tak ada usaha lah, tak ada inilah, tak ada. Akhirnya kita akan believe sekarang memang tengah susah lah. Jadi kita semata-mata tunggu bantuan lah, bantuan kerajaan lah kan. Kita tidak akan bergerak untuk usaha. Kenapa? RAS kita telah fokus kepada susah. Maka kita akan mencari information. Tak betul kan susah. Kan tengah susah sekarang. Kan tengah susah sekarang ni. Mana kita akan cari susah. Akhirnya kita akan give up. Mana kita akan tak ada semangat nak buat tu benda dan sebagainya. Ibu bapa kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah sekalian. Okey, jom. Tajuk kita pada malam ini adalah positive mental attitude. So kalau kita nak mempunyai positive mental attitude, barang pertama yang perlu kita ada adalah membetulkan RAS kita. Kita punya fokus kita, reticular activating system kita. Benda tu tangible. Saya bukan bagi motivasi yang come on man, yo poyo ho. Maknanya habis ceramah kita pun yes poyo. Maknanya saya bukan ajar kita untuk macam motivasi macam itu, tak. Kita kenal diri kita. Ini sistem betul-betul memang wujud, betul ada ni, kan? Betul ada kat bawah otak kita ni, memang ada. Maka ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, Islam membetulkan RAS kita. Apa dia? Apa cara Islam betulkan RAS kita? Dengan dua benda. Okey, salin. jangan tak salin. Yo poyo. Ada orang kan datang motivasi kan. Yo poyo. Apa ke benda lah korang. Okey. So jadi maknanya kita cerita intangible memang wujud betul reticular activity system memang wujud betul, kena jaga betul. Kena jaga betul. Jadi sedang penonton sekalian. Okey, ada dua benda yang dibetul asas untuk membetulkan reticular activity system kita untuk membentuk positive minda. Yang pertamanya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat penting. Barang siapa yang tak berusaha untuk mencari mengenal Allah Subhanahu wa taala, mana reticular activity system dia akan lari, fokus dia akan lari. Sebab tu para anbiya alaihi wassalatu wassalam, sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah insan-insan yang membawa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat penting dia untuk membetulkan ras kita. Kan? So saya dah kongsikan pada kuliah-kuliah yang lepas. Kita biasa membaca kalimah la ilaha illallah. La tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Itu adalah maksud yang daripada kecil kita belajar. Tapi apabila kita telah meningkat dewasa, kita kena faham ilah tu 99 nama Allah. Dalam rantaian Asmaul Husna itulah ilah. Maksudnya la ilaha illallah, tiada yang memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang memberi jalan keluar bagi masalah melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang mengamankan melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang membantu melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada segala-gala melainkan Allah. Tiada segala-gala melainkan Allah Subhanahu wa taala. So, jadi apabila kita faham, kita cuba kenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, itu yang Nabi sebut jadidu imanakum bila ilaha illallah. Maknanya perbaharui iman kamu dengan menyebut la ilaha illallah. Jadi kita jelas, hidup kita jelas. Kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dari Allah dan kita sedang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu benda pertama untuk positive mental attitude. Mana kita jelas perjalanan hidup kita. Kita datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita sedang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu kakak, ayah-ayah, sedang penonton, sedang nurtizen yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Kalau benda tu kita dah betulkan, maka kita akan lebih tenang kalau ada masalah. Ada masalah, ya Allah, aku ada masalah Tuhan. Tolong bantu Tuhan. Bukan kita saja yang ada masalah. Orang terdahulu daripada kita penuh juga dengan masalah-masalah. Penuh dengan masalah-masalah. Nabi Ibrahim AS dibakar dengan Namrud ketika nak campak ke api. Dia berdoa, ya Allah selamatkan aku ya Allah.
Maka Allah menyebut pada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah kamu sejuk untuk Ibrahim. Tuhan yang mendengar doa Nabi Ibrahim, Tuhan yang sama yang mendengar doa kita pada hari ini. Ketika Nabi Isa alaihissalam nak diburu, nak dibunuh, maka Allah SWT angkat Nabi Isa ke langit. Tuhan yang mendengar doa Nabi Isa, Tuhan yang sama yang mendengar doa kita pada hari ini. Orang semua ada masalah. Bukan kita hari ini yang susah, bukan kita hari ini yang kekurangan rezeki, kekurangan kerja. Maknanya kita rasa macam seolah habis dunia ni, tamat. Tidak. Orang terdahulu juga sama. Sebab itu Salahuddin Al-Ayyubi berpesan selalu, apa doa Salahuddin? Selalu dia pesankan kepada orang sekeliling dia, tentera-tentera dia. Apa dia kata? Kalau kamu ada masalah, la takul ya Rabbi indi mushkilah, dan kamu kata ya Allah aku ada masalah ya Allah, tapi walakin qul, tetapi katakanlah ya mushkilah indi Rabb, wahai masalah aku ada Tuhan. Ini kata-kata yang cukup maknanya bermotivasi daripada satu orang yang berjaya menombangkan, yang berjaya merampas balik kota Jerusalem daripada tentera salib pada tahun 1187 Masihi. Jerusalem jatuh, atau Baitul Maqdis jatuh ke tangan tentera salib pada 1099 Masihi. 1099, hampir 100 tahun. Maka Salahuddin Al-Ayyubi berusaha untuk ambil balik 1187 balik. La taqul, jangan kamu kata ya Rabb indi mushkilah, ya Allah aku ada masalah ya Allah, walakin qul, tetapi katakanlah ya mushkilah indi Rabb, wahai masalah aku ada Tuhan, wahai masalah aku ada Tuhan, ya hai masalah. Jadi maknanya kan jadi kita tak rungsing. So ada masalah, ya Allah tolong bagi jalan keluar. Usaha. Taklah kita duduk murung kat dalam bilik, macam mana ni susah ni. Kita akan habiskan setengah hari kita untuk kerungsingan itu. Padahal setengah hari lebih kurang 8 jam hidup kita tu, kita boleh merancang apa nak buat. Aku kena ikut kursus online. Banyak orang melahirkan jutawan senyap dengan menjual online. Aku kena ambil kursus apa, berniaga, cari barang, macam mana nak memasarkan. Sebab kita orang Melayu, kita pada hari ini kita mudah tau untuk mewujudkan barang boleh, tapi kita platform untuk marketing kita susah. Sekarang dah di internet macam-macam. Ambil kursus. Taklah kita rusi macam mana. Kita menghabiskan masa kita maknanya untuk mengeluh, sedangkan mengeluh tidak merubah apa-apa. Semua kita ni ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu RAS kita, benda pertama yang kita kena betulkan adalah fokus kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cakap senang, tadi buatnya susah. Sebab apa kita kata susah? Kita kata susahlah. Maka RAS kita kata susah. Kan? Sebab apa? Tapi kata ya Allah, tolong Tuhan, bantu aku ya Allah, bagi jalan keluar. Kadang-kadang jalan keluar Allah bagi tu bukan sekelip mata tau, bukan. Kadang-kadang kita berkata, ya Allah aku tak ada duit ya Allah, pling, tiba-tiba bawa bantal ada. Mungkin boleh jadi macam tu. Tapi kadang-kadang pling dia apa? Allah bukakan jalan. Orang tak kuliah tengok baju orang pula. Bagus. RAS dia tu bagus melihat baju. Terima kasih. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya saya doakan kebaikan siang. Betul nak tukar mindset tu kena susah. Memang susah. Tapi kenapa? Sebab kita tak memulakan. Okey, RAS kita hari ni, ya Allah aku berserah pada Engkau ya Allah. Aku serah padamu ya Allah. Secara total serahkan. Saya kan pernah cerita kan? Saya mengajar mengenai tawakal sebagai seorang ustaz selalu banyak okey. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pernah nak mendidik saya secara total. Saya bawa jemaah pergi umrah kan? Isteri saya bersalin kat Madinah tau. Kan? Dapat anak Madinah tak cukup 6 bulan lebih, 7 bulan lahir kat Madinah, terbersalin awal. Doktor-doktor tu semua kata, untung maknanya budak ni yang nak lahir ni kan. Saya pun alhamdulillah syukur ya Allah kan. Jadi kita sebagai pimpinan travel, selain daripada semua hotel-hotel, batu tu jemaah saya dekat 300 orang.
Saya pun ada bawa duit cash banyak jugalah. Jadi hati saya kata apa? Alhamdulillah, dah takdir macam mana, mungkin susah nak urus itu ni, tapi duit ada, duit ada. Alhamdulillah, mana duit ada. Allah nak didik. Satu hari lepas tengok isteri dekat hospital, saya pergi makan. Beg saya tertinggal dalam teksi. Yang ada ni dalam poket ni ada tak sampai dalam 50 rial aja. Tak sampai 30-40 rial. Dengan semua dokumen dalam beg, pasport semua dalam beg. Kan? Hari itu saya pergi, biasanya kalau saya ziarah isteri saya pergi hospital, saya akan beli teh, minum kat bawah baru naik ziarah. Hari tu nak beli teh pun berkira tau, duit tinggal berapa lah ya Allah. Hari tu daripada asar saya duduk kat surau hospital tu, kata ya Allah, hari ni Tuhan, aku serahkan seluruhnya padamu ya Allah. Maknanya susah tak? Susah. Kan? Mustahil tak? Tak mustahil. Ya Allah, aku serahkan seluruhnya padamu ya Allah. Tak ada apa-apa. duit hilang dengan pasport, dengan dokumen sekali. Masya Allah. Kan? Jadi lepas maghrib, saya pun doa, tolonglah Tuhan, aku memang serah. Sebelum ni mungkin aku tawakal, tapi tetap hati tu ada sikit lah rasa macam duit ada, nak bayar bil lah, bayar tu lah, apa semua ada kan. Ini langsung tak ada. Macam mana nak bayar bil apa semua, langsung pun tak ada. Balik kan, lepas isyak tu kan, boleh bayang orang Arab kita tahu lah kan, mustahil lah untuk dapat balik tiga, mustahil lah. Tapi isyak ada orang datang, ada siapa tertinggal beg tadi dekat kereta aku ni, Masya Allah, pulangkan balik setelah Allah didik tawakal yang sebenar-benar. Tapi kalau hari itu mungkin tak terbentuk positive mental attitude, mungkin saya akan duduk dekat bilik macam Habilah. Tapi tidak merubah apa-apa. Kan? Mengeluh tidak pernah merubah apa-apa. Tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta Allah bagi jalan keluar bagi masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar bagi segala permasalahan dia. Tapi kadang-kadang kita diuji masalah, ya kita dulu kan mengeluh, mendulukan macam tak puas hati, itu semua memakan masa kita, memakan umur kita. Kan? Maksud cari jalan, insya-Allah, kan? Tidak ada permasalahan yang tidak ada jalan keluar. Kita cuma minta Allah guide kita, apakah jalan keluar yang terbaik. Mengeluh tidak berubah apa-apa. Kita akhirnya kan, kita rasa panas. panas. Ada tiba-tiba sejuknya. Ada? Tak ada. Panas. Cari kipas. Mengeluh tidak pernah merubah apa-apa. Itu yang saya sebut kadang-kadang masuk tandas. Tengok ada orang berak tak siram kat tandas kan. Kita pun ya betul, tak sekolah punya orang. Dia tidak merubah apa-apa. Benda tu tetap ada kat situ. Kan? Habis macam mana? Ya, Allah bagi peluang untuk kita membersihkan mana kekotoran. Mudah-mudahan Allah baikkan kepada kita. Ya, kita flush lah. Barangkali isteri nak beranak tak sempat nak siramnya. Baru merubah. Kita ada usaha. Tengok. Melawan ni. Macam tuan dia juga melawan ni. Ya, siram lagi lah ya. Ada langkah, barulah merubah. Bukan maknanya kita cuma mengeluh. Mengeluh tidak pernah merubah apa-apa. Kan? Jadi ras kita. Jadi apabila kita mengeluh, ras kita ni dah cacah berbah. Kita akan salahkan orang, kita akan cari, ini semua salah ini. Akhirnya apa? Kita akan salahkan, ini orang kena buat ni, kita salahkan jin. Kan? Tak pasal jin tu. kena salahkan. Dia amannya duduk, aku pula kena. Kau punya pasal aku pula kena. Itu paling mudah untuk menyalahkan jin. Kalau salahkan jin. Sebab apa? Ras kita lari. Cacah merebah ras kita. Kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maknanya lari, ras kita akan lari. So itu benda yang positif mental attitude, bermula dengan pergantungan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benda ni pun Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Allah kata apa?
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menjadikan manusia dan jin itu melainkan untuk menyembah aku. Dia baru ikut. Okay, RAS ni Reticular Activating System. Okay, kita sedang bincang macam mana membentuk positive mental attitude. Positive mental attitude semasa berasas daripada sistem otak kita. Dan sistem otak kita ni ada dipanggil RAS, Reticular Activity System. Tambahkan bacaan kita, nanti kejap lagi pergi Google kan, untuk kita faham dulu apa tu RAS. Tengok banyak klip-klip orang dah buat dah pun. Dia bukan rahsia dah. Sistem otak memang berwujud betul-betul. Macam mana boleh membentuk satu arah tuju kehidupan kita kalau ras kita tu tak dijaga dengan betul. Itu orang kadang-kadang ras dia lari tau. Salahkan orang gaduh suami, gaduh apa semua. Sebab apa? Gaduh itu yang menjadi dia punya ras. Tak puas hati. Ibu, kakak, ayah, sedang nurtizen sekalian. Jangan cari puas hati. Cari ubat hati. Jangan cari puas hati, cari ubat hati. Kalau kita cari puas hati, kita takkan ada kepuasan hati sampai akhir hayat kita. Percayalah cakap saya. Kan? Percayalah cakap saya. Kan? Kalau kita cari puas hati, takkan ada puas hati. Ada yang benar mendongkol dalam hati kita ni. Tapi cari ubat hati. Ubat hati tu menjadikan kita tenang, relax, kan? Supaya apa? Supaya kita lebih bersemangat dalam hidup kita. Mana ras kita tu maknanya jelas. Kan? Di mana membentuk mental attitude, kita kawal ras kita. Cara pertama apa? Iaitu mengenal, cari untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dalam rantaian Asmaul Husna tu. Maknanya tiada membantu melainkan Allah, tiada yang memberi rezeki melainkan Allah, tiada yang memberi jalan keluar melainkan Allah, tiada segala-galanya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni susah, tapi kena mula. Kalau tak, kita akan menghabiskan masa kita pada benda yang keluhan, stres, anxiety, nanti jadi sesak nafas, jadi macam jadi panic attack, kan? So maksudnya kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk cari jalan keluar. Itu yang pertama untuk membetulkan ras. Yang kedua, yang keduanya, untuk membetulkan ras kita, untuk membetulkan reticular activating system kita, kita kena faham apa dia, kenapa manusia diciptakan. Kenapa manusia diciptakan? Satu hari ada satu orang tanya saya. Dia kata, Ustaz, saya tahu kenapa saya mati, Ustaz. Saya tahu kenapa saya mati. Mungkin sakit itu, mungkin sakit ini, mungkin sakit itu. Tapi saya tak tahu kenapa saya hidup, Ustaz. Saya dulu pernah ada buat buku satu. Dah habis terbit lah itu tahun. Saya ingat tahun awal 2000 lah dulu 2000 dulu. Nanti mungkin saya boleh print balik sampai saya buat buku lah, kenapa manusia hidup. Sebab kata Ustaz, saya tahu sebab apa saya meninggal, Ustaz, tapi saya tak tahu sebab apa saya hidup, Ustaz. Kenapa kita berada di sini di bawah kata Ustaz? Sebab kita khalifah. Di bahu kita ini terletak satu tanggungjawab yang kita semua tak sama. Kita ada tugasan kita. Kita ada kelebihan kita. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Nanti kita tidak pernah ada apa-apa kebahagiaan. Kita ada tugasan kita yang Allah jadikan sebagai khalifah untuk membangun kamu ke bumi. Satu hari saya bersama program IKIM dekat Kelantan, Kota Baru Kelantan. Saya maksudnya beberapa tahun lepas okay. Jadi ada satu orang habis forum datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya ni Ustaz, ada satu tekilan kat hidup saya lah, Ustaz. Saya kata, kenapa? Hidup saya ni, Ustaz, dulu saya malas belajar, Ustaz. Kawan-kawan saya semua jadi doktor, jadi engineer, jadi apalah semua, engineer apa semua kan. Saya ni, Ustaz, kerja saya adalah saya berniaga barang permainan kanak-kanak. Dan kalau ada expo macam ini, saya akan meniaga belon, Ustaz, untuk anak-anak, belon untuk anak-anak. Tapi Alhamdulillah, Ustaz, rumah ada, kereta ada keluarga isi, semua ada, Ustaz. Tapi macam kadang-kadang kumpul saing-saing, Ustaz. Kalau kumpulkan kawan, saya macam ada tekilan sikit lah. Macam aku dulu pakai doktor lah, engineer lah kan. Saya kata, Tuan,
kan? Kalau semua orang jadi doktor, siapa yang nak menghiburkan emosi anak-anak ketika dalam keadaan keadaan expo macam ini? Kalau semua orang jadi doktor, kan? Find your purpose, betul. Cari purpose hidup kita. Dia berfikir kereta ada kan? Oh, sama Ustaz. Sayang doktor tu Ustaz. Kereta super Honda. Honda Ustaz. Oh ya ke? Sama je. Dia doktor tu pakai Honda, dia pakai Honda juga. Orang tu ada kereta, dia ada kereta juga. Sama je. Cuma purpose kita tu lain. Jadi apa pesanan Ustaz pada saya? Apa pesanan Ustaz pada saya kata dia? Saya kata ingat perkataan ini. Ingat perkataan ini ya. Dalam hadis Nabi SAW sebut la ta'jaz. Jangan lemah semangat. La ta'jaz. Jangan lemah semangat. Kita ada ada tugasan kita masing-masing. Kita ada kelebihan kita masing-masing. Kita ada khalifah. Jangan lari daripada tugasan kita. Kita lari daripada tugasan kita, maka kita punya ras akan lari. Saya ibu kakak sekalian, saya buat rumah HIV Muslim belanja dia tinggi. Rumah saya ada rumah anak yatim, saya ada sekolah tahfiz, saya ada rumah HIV Muslim. Belanja tinggi tau. Satu hari saya pernah terfikir tau, aku ni kan niaga kan, buat ini, cari duit itu sini kan, maknanya untuk bagi orang kan. Saya pernah rasa aku nak berhenti lah, macam penat lah. Maksudnya baik kalau penat lah. Tapi tak boleh nak lari. Setiap kali saya cuba nak tutup lah rumah HIV ni, macam tak larat lah. Dulu kan duit itu lah, ini macam umat yatim ni, macam nak tutup lah. Sekolah macam nak tutup lah kan. Setiap kali nak tutup, saya niat macam itu, setiap kali itulah datang peristiwa-peristiwa yang menyayat hati, yang menyebabkan mana sampai sekarang wujudnya lagi rumah-rumah kebajikan yang saya buat itu. Maksudnya apa? Itulah tugasan, antara tugasan saya berada kat sini untuk maknanya untuk menyempurnakan fardu kifayah rumah HIV. Mana waktu tu tak ada rumah HIV Muslim tau. Mereka duduk di gereja-gereja. Saya pernah nak lari daripada bidang bisnes. Saya kata, saya pernah dapat tawaran untuk buat PhD di luar negara. Saya kata, dah aku tinggal bisnes, saya nak masuk bidang akademik. Masuk universiti nak mengajar. Saya minat mengajar universiti sebenarnya. Saya pernah menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Saya kata aku nak tinggalkanlah bidang ni. Aku nak masuk universiti nak mengajar kan. Tapi tak boleh. Setiap kali nak lari, ada je Ustaz boleh tak ni. Akhirnya perniagaan tu terus. Maknanya berniaga, rupanya berniaga tu satu tugasan Allah bagi untuk saya. Berniagalah. Dan ke mana berniaga? Rupanya berniaga ni kau kena jaga ni. Rumah HIV, rumah anak yatim, sekolah kau kena jaga rupanya. Kita ada tugasan. Kalau saya nak bandingkan, tengok tu kan, orang PhD sana, PhD sini. Alhamdulillah saya pun tengah buat, tengok mengajar pensyarah sana. Saya minat mengajar, mengajar pensyarah. Bestnya, saya tidak akan mempunyai apa-apa kebahagiaan. Sebab saya khalifah di muka bumi, ada tugasan kita masing-masing. Ibu-ibu, akak-akak, ayah dan sidang netizen sekalian, kita juga ada tugasan kita. Jangan lari dari tugasan kita. Jadi ras kita tak lari. Apa tugasan kita? Kena cari purpose of life kita. Cari tujuan kita. Kenapa kita berada di sini? Kita kena cari. Baru habis kita cari, ras kita tu jelas. Jadi nak mental attitude betul kan? Okey, aku ada khalifah di muka bumi dan aku tidak keseorangan. Allah akan datangkan bantuan-bantuan. Allah akan datang orang sekeliling kita. Maknanya bantuan-bantuan dan sebagainya. Baru dah kita kan buat. Mana tugasan kita buat. Baru ras kita aku ada tugasan fokus buat. Maknanya kemudian tawakal Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mempunyai positive mental attitude. Sebab apa? Jelas, kita punya ras tu jelas. Apa yang aku nak buat. Dan fa idza faraghta fansab. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Cari purpose of life kita. Sebab kita khalifah dan kita ada tugasan kita. Perubatan Islam. Saya banyak kadang-kadang baru ni saya ada berbual dengan Mawi, penyanyi Mawi penyanyi Mawi berbual kan. Mawi, insya-Allah nanti saya akan live satu hari dengan dia. Okey. Jadi dia
maknanya pernah sakit dan pernah ada orang yang bawa dia untuk mengajar perubat. Saya kata, pada pandangan saya, mungkin Allah nak bagi ilmu perubatan Islam pada Mawi ni, saya kata. Kan sebab apa? Sebab manusia ada tugasan dia. Kalau kita perasan, pengamal perubatan Islam kebanyakan bukan ustaz tau. Bukan ustaz Kebanyakan ada ustaz, tapi kebanyakan dia. Sebab apa? Ustaz ada tugasan dia. Kan, ceramah malam, forum balik pukul 2, esok pagi ada kuliah subuh lagi, berubat 4-5 jam, 45 jam tak tentu habis lagi. Katakan habis forum pukul 2 pagi, berubat lagi pukul 4 pagi, pukul 5 pagi nak bangun dah untuk kuliah subuh. Macam gini lah, itu ustaz. Kan? Sebab itu maknanya kita ada tugasan kita. Saya kata, dan banyak maknanya perawat-perawat adalah orang biasa. Asal sakit, ada orang sakit jadi perawat, betul ada tugasan dia. So jadi maknanya cari purpose. Kita sebagai khalifah, apa tugasan kita, fokus apa yang kita buat. Jangan fokus benda susah buat kita. Maksud buat susah tu maksudnya asyik buat terganas, mana adalah hikmah itu. Maksudnya kita fokus apa yang kita dipermudahkan. Dalam hadis yang disebutkan, semua benda akan dipermudahkan pada seseorang itu. So, ras kita jelas. Kita sebagai hamba Allah dan kita sebagai khalifah di muka bumi, ras kita jelas. Apabila ras kita jelas, kita akan mula maknanya berlapang dada pada kesalahan orang sana, kesalahan orang sini, tak puas hati orang sana, tak puas hati orang sini, maka kita akan buat kita punya tugasan kita dan bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa umur kita tidak tertarik pada benda-benda yang remeh-remeh. Kalau tak, tu jadi negative mental ni. Anxiety 3 hari. Macam mana? Tak berubah apa-apa pun. Saya faham susahnya, tapi maknanya do something. Okay? Sedih, depressed, sedih. Saya faham betapa beratnya hati itu, tapi do something. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti tidak mustahil tapi kena ada start mula. Balik kepada kuliah kita pasal circle of action tu. Mana ada pemula, mana ada pergerakan dan ada ikhtitam. Gabungkan. Okey. Umur dah banyak, terlambat untuk set ras. Boleh. Tak ada yang terlambat. Kalau anda kata kita nak kira terlambat, maka sahabat-sahabat yang tua, maka tak masuk Islam dan tak berubah. Ramai sahabat-sahabat yang tua tau. Yang berumur, yang lebih umur daripada Nabi SAW, masuk Islam. Dan dia betulkan balik. Dia jadi orang cukup positif. Dulu maknanya memang kaki perang, kaki perempuan, kaki itu, kaki ini. Maknanya banyak kaki-kaki dia dibuang. Tinggal 2 kaki manusia je. Maknanya apa? Jadi orang yang soleh, pendakwah. Abu Ayyub Al-Ansari ketika cuba menombangkan kota Konstantinopel, umurnya 90 lebih. 90 lebih tau. Sebab apa? Fokus, tawakal. Yang datang menyampaikan Islam ke sana sini bukan orang muda-muda, orang yang berumur dah. Tapi apa? Okey, sebab memang dia faham tugasan dia, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka maknanya ras dia tu fokus. Maknanya dia akan fokus pada apa yang dia nak buat. Sebab tu Islam indahnya betulkan ras kita tu. Itu bergantung sepenuh pada Allah Subhanahu Wa Taala dan faham kita khalifah, tidak ada benda-benda yang manusia tu rendah dan terhina, tak. Semua ada kelebihan masing-masing. Okey, cukup saja setakat ini yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Semangat ni, kembang-kembang hidung ni. Semangat ni. Kalau dah semangat, esok pagi jangan tidur. Okey, do something. Paling mudah, kemas rumah. Time PKP ni sampai raya ni, kalau mungkin sambung lagi PKP ni, at least rumah kita kemas. Do something. Okay, jangan layan kita punya pening, punya tak puas hati dengan suami, dengan isteri apa semua, membazir masa. Do something. Maksudnya jadi banyak. Siapa lepas raya nanti betul-betul ikut apa kuliah saya ni, kita akan tengok perubahan kat diri kita, dekat rumah kita, keluarga kita. Kita akan nampak perubahan tu. Sebab kita bergerak, mula membuat sesuatu benda. Do something. Okay?
Okay. So sekian saja kembali kita kongsikan bersama insya-Allah. Jangan lupa pagi esok kuliah kita pukul 8 pagi. Jangan tidur. Buat sesuatu benda yang berguna insya-Allah kan. Dah bersemangat boleh tidur dah ni. Lewat dah ni. Ya. Boleh nak boleh tidur kan. Okey, saya Ustaz lah. Okey, kita akan ada dekat YouTube saya. Jangan lupa subscribe YouTube Ustaz Amin. Tekan butang share untuk FB kita, mana Ustaz Amin. IG, follow IG Ustaz Amin dan Ustaz Amin Official. InsyaAllah mudah-mudahan beri manfaat dan kebaikan kepada kita insyaAllah. Okey, sekian. InsyaAllah kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan beri manfaat dan kebaikan kepada kita hari ini insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ubatlah segala kesedihan hati kami, ya Allah. Berikan ketenangan kepada kerungsingan kami, ya Allah. Angkatlah segala kesusahan kami, ya Allah. Tunaikanlah segala hajat dan cita-cita kami, ya Allah. Bantulah segala apa yang kami usahakan, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih yang menonton pada malam ini. Terima kasih Nurtizen sekalian. Terima kasih kepada semua. Selamat sahur. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kalau nak bangun malam ini, selamat menunaikan ibadah baca Quran dan sebagainya. Dan selamat membina keluarga bahagia. Dan attitude positive mind attitude insyaAllah. So kita akhiri dengan tasbih kafarah. Jom sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. InsyaAllah jumpa pagi esok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.